InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada petang ini untuk bersama-sama dalam satu program kita, majlis kita yang sama-sama kita cuba rancang, insya-Allah, alhamdulillah, dalam majlis kuliah harian. Dan pada hari ini insya-Allah kita buat sebelah petang, kerana sebelah pagi tak sempat, ada beberapa perkara yang perlu dilakukan. Dan sekarang ini berada di kawasan-kawasan luar daripada Selangor, di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan nak sebut tak boleh sebut, tak boleh sebut betul-betul lah, di Melaka punya, di Negeri Sembilan punya kan. Di semua-semua tempat lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, hamba Allah Ta'ala diberikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama berada dalam keadaan Islam, iman. Alhamdulillah. Boleh dengar semua insya-Allah. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita mulakan dengan kita membaca syahadah kita, dan kita minta kepada Allah SWT supaya Allah memperkuatkan lagi iman kita, menghidupkan kita dengan keadaan mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Dan kemudian pada masa yang sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup bersama dengan Islam dan perjuangan Islam. Dan kemudian kita hidup bersama-sama dengan kekuatan sahabat-sahabat yang mahu berjuang, bukan seorang-seorang, tapi bersama dengan sahabat-sahabat yang mahu berjuang. Dan kemudian kita juga berdoa supaya Allah matikan kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Kerana hidup kita ni panjang macam mana pun, hebat macam mana pun hidup kita ini, apabila kesudahannya tidak elok, maka tak elok. Allah gambarkan, Rasulullah SAW gambarkan kepada kita, innal a'mal bil khawatim, innal a'mal bil khawatim, atau kama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amal yang sebenar ialah amal yang menutup, amal yang menutup, iaitu amal yang kita akhir. Jadi bila masa kita diberikan oleh Allah kesenangan, kita mudah lupa. Kalau diberikan kita kesusahan pun kita mudah lupa. Jadi kita kena sedar bahawa setiap masa perkara yang paling penting dalam hidup kita bukanlah hanya sekadar beramal, tapi kita nak pastikan amalan kita yang terakhir ialah amalan-amalan yang saleh. Amalan yang soleh, kerana Allah mengira amalan yang terakhir. Kerana amalan terakhir itulah amalan yang sebenar, amalan yang hakiki, iaitu ketika kita nak menghadap Allah. Jadi bila Allah uji kita susah, kita kena sabar. Bila Allah uji kita sakit, kita kena sabar. Allah uji kita senang, kita kena syukur. Allah uji kita dengan keadaan boleh beramal, kita kena tawaduk kepada Allah. Allah uji kita dengan keadaan kita berada dalam keadaan berdosa, kita kena bertaubat kepada Allah. Jadi semua amalan-amalan tu, insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan syahadah kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan kekuatan-kekuatan dalam amalan mujahadah. Mujahadah, kita tahu bahawa untuk kita berjalan di atas muka bumi ini, maka kita perlu meningkatkan kekuatan kita untuk berjihad, beramal. Dan amal yang terbaik ialah amalan-amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Dan amalan yang mendekatkan kita dengan Allah ini ialah setiap waktu, setiap ketika kita nak pastikan kita sentiasa terdorong untuk melakukan sesuatu kerana Allah. Dan sesuatu itu berdasarkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Maka pada hari ini kita akan tengok sedikit sebahagian daripada tulisan yang ditulis oleh Said Hawa, Al-Ustaz Said Hawa, dalam kitabnya Tarbiyah Ruhiyah, antara kitab yang penting untuk kita jadikan sebagai panduan kita, At-Tarbiyatuna Ruhiyah, At-Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah. Jadi kita ingin melihat sebahagian daripadanya, sebagaimana yang digambarkan di dalam bahagian mujahadah ini. Yang pertama sekali, Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berjihad, wallazina jahadu, dan orang-orang yang berjuang, yang bersusah payah berjihad, fina lanahdiyannahum subulana, fina, pada jalan kami. Siapa-siapa yang berjuang, berjihad ataupun beramal, bermujahadah, bersusah payah pada jalan kami. Pada jalan kami ini maknanya untuk mencari keredaan Allah. Memang yang kita buat itu satu je, matlamat kita, iaitu mencari keredaan Allah. Kalau yang lain tu dia datang sendiri, tapi yang penting sekali ialah mardatillah. Jadi di sini Allah gambarkan, dan orang-orang yang berjuang, orang-orang yang beramal, orang-orang yang berusaha dengan keras, fina, pada jalan kami. Apa maksud pada jalan kami? Niat dia untuk mendapat redha Allah. Jadi pada jalan kami ini, apabila kita melakukan sesuatu untuk mencari redha Allah, untuk mencari keredaan Allah tadi, maka itulah dikatakan sebagai jalan Allah. Jadi kalau kita sembahyang tapi nak riak tunjuk-tunjuk, kalau kita puasa nak riak tunjuk-tunjuk, ataupun kita buat sesuatu kerana yang bukan kerana Allah, walaupun nampak amalannya yang besar, amalannya jihad, amalannya Quran, amalannya kita kata amalan-amalan yang kita gambarkan sebagai amalan yang ahli syurga, amalan ahli syurga, tapi amalan itu bukan kerana nak mencari redha Allah, kerana yang lain daripada redha Allah, maka yang itu tidak digambarkan sebagai fina, tidak termasuk di dalam jalan kami. Jalan kami ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallazina jahadu fina, maka siapa-siapa orang-orang yang berjihad itu, orang berjuang itu pada jalan kami, maknanya pada jalan untuk mencari redha Allah tadi, lanahdiyannahum subulana, maka kami benar-benar akan memberikan kepada dia hidayah untuk berada di atas jalan kami. Jadi kita lihat dalam ayat ini Allah menggambarkan, kadang-kadang kita dah semayang, kadang-kadang kita dah puasa, kadang-kadang kita dah buat amalan, tetapi kenapa amalan tu macam tak ada apa-apa? Amalan tu macam kita tak rasa apa-apa, tidak ada pengisian, kita rasa kosong. Kita beramal tapi rasa kosong aja, tak ada apa-apa. Jadi kita beramal tapi kita rasa susah nak menghayatinya. Kita beramal, mungkin kita beramal dalam rangka kita kata macam kita tak boleh nak istiqamah, tak boleh nak berterusan. Kita buat masa tu aja. Kenapa? Maka salah satu sebabnya ialah tidak ada hidayah Allah, tidak ada hidayah Allah. Jadi siapa-siapa yang berjuang, berjihad, beramal, bermujahadah tadi, fina, kata Allah, maknanya matlamatnya nombor satu mesti mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mencari redha Allah. Jadi maknanya bila kita buat sesuatu memang kerana Allah, kerana redha Allah Subhanahu Wa Taala,
maka Allah gambarkan lanahdiyannahum, nescaya kami akan memberikan hidayah, memberikan kepadanya petunjuk, memberikan kepadanya ilmu untuk dia berada di atas jalan kami, subulana, iaitu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya ialah nombor satu, mentauhidkan Allah. Jadi kita semayang dalam rangka nak berubudiah pada Allah tadi, kita semayang dalam rangka nak mentauhidkan Allah, nak beribadah kepada Allah, nak mendapatkan redha Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana dapat gaji. Kita kerja pun sama juga. Kita kerja macam mana kerja tu nak barakah. Kita bekerja meniaga kan, dan buat apa-apa saja. Macam mana nak barakah tadi? Apabila kita buat sesuatu kerana Allah. Matlamatnya, dorongannya itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, nak mendapat redha Allah. Barulah Allah akan memberikan hidayah, lanahdiyannahum, maka akan diberikan hidayah kepada mereka untuk berada di atas jalan Allah. Wa innallah lama'al muhsinin. Wa innallah, dan sungguh-sungguhnya Allah itu bersama-sama dengan orang-orang yang muhsinin, yang berbuat kebaikan. Apa maksud muhsinin ni? Orang yang sentiasa berbuat kebaikan. Maknanya bila dia beramal, dia meningkat. Bila dia beramal, dia meningkat. Bila dia beramal, amalnya tertingkat, dirinya tertingkat. Tu kita lihat sini, Allah bersama-sama dengan orang yang beramal tadi. Macam mana dia nak tahu dia beramal tadi baik? Kerana bermula dengan matlamat tadi untuk mendapatkan redha Allah. Dari sini kita tahu bahawa jalan untuk menghantarkan kita kepada redha Allah itu adalah merupakan satu perkara yang positif. Bermula daripada mujahadah itu, bermula daripada niat dia untuk mengesahkan Allah. Ini kita kata asas. Asas kepada mujahadah itu ialah mengesahkan Allah. Jadi sebab tu kita kena tengok balik niat kita, hati kita. Bila kita niat kita betul, maka barulah jalan itu akan menjadi petunjuk kepada Allah, mendekatkan diri dengan Allah. Jadi mujahadah itu pula adalah merupakan usaha manusia untuk mengundang hidayah Allah. Maknanya bila kita beramal, Allah akan bagi lagi kurniaan dia. Beramal, Allah akan bagi lagi kurniaan dia. Beramal akan tertingkat lagi kurniaan dia. Ini rahsia dia. Jadi maknanya hari ni orang beramal tapi tak boleh istiqamah. Beramal sekejap aja. Masa berjumpa dengan kawan-kawan dia semangat, balik-balik kosong, tak ada apa. Ketika tamrin di tempat bersama-sama dengan ramai-ramai ni, seronok kan. Takbir lah, Allah Akbar lah, macam-macam. Balik rumah seorang-seorang dia habis kosong kan. Kenapa? Kerana kita kena tengok semula. Nombor satu bahawa kita buat itu benar-benar kerana Allah. Betul-betul kerana Allah, bukan kerana malu ke, kerana apa ke. Maka apabila seseorang itu melakukan amal, maka Allah akan berikan lagi dia hidayah, tambahan hidayah lagi. Lanahdiyannahum subulana. Maka Allah akan tambah lagi. Lagi banyak dia beramal, lagi banyak dia bermujahadah, dia akan ditambah lagi hidayah tadi, sehinggalah akhirnya dia menjadi orang-orang yang benar-benar menyembah Allah. Jadi maknanya apa maksud lanahdiyannahum subulana? Apa maksud ditambah hidayah? Ditambah hidayah ni salah satu maksudnya bukanlah hanya sekadar dia ni dapat ilmu, tetapi dia mendapat taufik. Mendapat at-taufik daripada Allah. Apa maksud taufik ni? Dia diberi kekuatan untuk meningkatkan amalan dia. Meningkatkan amalan. Jadi makin dia beramal, makin kuat, bukan makin lemah. Makin lemah tu maknanya kita tengok kita beramal tu sampai tak Allah, sampai tak pada redha Allah. Jadi digambarkan oleh Ibn Katsir dalam dia punya tafsiran, dia kata Allah mengajar kita supaya kita sentiasa membetulkan niat kita, membetulkan matlamat kita, dan kemudian kita beramal. Kita beramal dengan amalan yang bersih niatnya tadi, maka Allah akan sempurnakan niat tadi itu dengan hidayahnya, tambah hidayahnya. Tetapi bila hidayah itu ditambah, bukan hanya sekadar hidayah, maka Allah akan memberi taufik. Taufik ni apa? Taufik ni seperti kita kata pertolongan lah. Pertolongan Allah supaya kita akhirnya akan dapat meningkatkan lagi diri kita. Sebab tu kita baca dalam semayang kita, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kan, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Jadi maknanya Allah menggambarkan kepada kita sini mujahadah, ibadah tadi, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, ibadah tadi, dan ibadah itu adalah merupakan jalan untuk mendapatkan lagi, meningkatkan lagi pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah inilah sebenarnya akan menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Jadi kita tengok bagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam surah Muhammad ayat 17. Wallazina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Wallazina ihtadau, dan orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Jadi bila kita mujahadah dengan ikhlas, dengan betul kita punya niat tadi, maka Allah akan memberikan hidayah, taufik. Maka wallazina ihtadau, dan orang-orang yang telah diberi hidayah itu, wazadahum huda, maka Allah akan tambah kepada dia hidayah lagi. Allah akan tambah kepada dia petunjuk lagi. Wa atahum taqwahum, dan daripada hidayah itu akan mendapat kepada dia apa? At-taqwa. Jadi meningkat hidayah, maka hidayah tambah hidayah, maka akan dapatlah dia wa atahum taqwahum, maka dia akan diberikan kepada Allah takwa, jadi ditingkatkan takwa. Jadi sebab itulah mujahadah itu adalah merupakan perkara yang akan membawa kepada hidayah. Jadi kenapa kita semayang, kita puasa, kenapa kita berzikir, baca Quran, kenapa kita melakukan amalan-amalan soleh, dakwah, tarbiyah dan jihad tadi? Kerana bila kita melakukan amalan-amalan itu dengan hidayah yang Allah beri, maka Allah akan tambah lagi hidayah, dan bila ditambahkan hidayah itu, maka dia akan sampai kepada at-taqwa. Wa atahum taqwahum, Allah akan berikan takwa kepada dia. Jadi sinilah kita lihat bahawa kita tidak akan sampai kepada takwa melainkan kita melakukan amalan mujahadah. Kena ada mujahadah. Kita tak akan sampai. Janganlah kita ingat kita akan dapat takwa, kita akan dekat dengan Allah dengan sekadar kita duduk diam aja, baik sangka ke Allah je macam itu kan. Kita kena melakukan amalan. Bagaimana digambarkan oleh Allah dalam ayat tadi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tidak akan sempurna takwa tadi melainkan setelah kita mendapat hidayah. Dan hidayah itu pula tidak akan sempurna juga melainkan setelah kita mendapat taufik dan pertolongan daripada Allah. Jadi taufik ni kita dapat daripada amalan. Jadi sebab tu kita kena beramal. Jangan kita kata tak payahlah buat sikit cukup kan. Aku tak mampu, buat berapa yang maksima. Sebab itulah seorang yang berjuang itu ialah seorang yang berjuang untuk lawan diri dia sendiri, untuk bermujahadah. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah ila mardatillah. Jadi seorang pejuang itu adalah seorang yang berjuang melawan hawa nafsunya dalam rangka untuk mendapat mardatillah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Ahmad daripada sanad yang hasan sahih. Dan begitulah kita kata bahawa hidayah itu adalah merupakan jalan-jalan. Jadi hidayah ini disinonim dengan amal, disinonim dengan ibadah. Lagi banyak kita buat ibadah, lagi banyak kita baca Quran, lagi banyak kita melakukan apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang, maka lagi banyak hidayah datang kepada kita. Ini adalah merupakan asbab-asbab yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, maka hidayah itu bermula dengan mujahadah yang lahir daripada melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri. Ini yang paling susah sekali. Nak lawan diri sendiri. Diri nak tidur, kita bangun tidur. Diri nak rehat, kita bekerja. Diri nak makan kenyang, kita berlapar. Diri nak relax, kita bangun buat sesuatu. Maka inilah yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahid. Hakikat seorang berjuang itu al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Itu seorang yang akan berjuang melawan diri dia sendiri, nafsu dia, untuk taat kepada Allah, untuk mendapatkan mardatillah, ila mardatillah, untuk mendapatkan redha Allah. Jadi sini kita lihat mujahadah ini ialah melakukan sesuatu untuk sampai kepada Allah. Jadi kita kena buatlah. Kita kena buat. Jadi kalau kita tak buat mujahadah ni, maka seolah-olahnya kita ni nak berpada dengan hidayah kita. Kita dah ada hidayah dah, alhamdulillah. Ada Islam, ada iman, walaupun tak banyak, ada jugalah.
amalan-amalan kan, tapi tak cukup. Orang yang mendapat al-mahdiyin, orang yang mahu hidup bersama al-mahdiyin ini, dia tak puas hati dengan apa yang dia buat. Dia mesti nak buat lagi, memperbaiki lagi amalan, dia baiki lagi amalan dia. Dia buat lagi apa yang sepatutnya dibuat, sehingga akhirnya dia akan mendapat hidayah Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sinilah kita lihat bagaimana orang-orang yang telah mendapat hidayah itu, maka dia telah mendapat hidayah tadi dengan cahaya. Maka pada hari ini bukanlah sahaja kita ingin sama-sama membincangkan tentang masalah mujahadah itu. Mujahadah itu macam mana dan sebagainya kan. Kita kata kita nak lakukan kita kata amal tadi, tetapi sebenarnya kita nak melihat dalam diri kita sejauh mana kita benar-benar mahu mendekati Allah, mahu berkenalan dengan Allah. Itu mujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bertitik tolak daripada kita mahu supaya kita ni menjadikan beramal ini sebagai malakah. Malakah ni sebagai apa? Sebagai darah daging kita. Jadi beramal sebagai malakah dalam kehidupan kita. Malakah. Jadi daripada sinilah bila kita ulang semula tentang mujahadah ini, topik ini, maka kita lihat bagaimana mujahadah itu adalah merupakan satu perkara yang penting. Dan mujahadah itu macam mana digambarkan oleh Allah dalam ayat tadi, diawali dengan iman. Mesti diawali dengan iman. Dan iman pula diawali dengan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Jadi kita nak mentauhidkan Allah. Jadi mentauhidkan Allah ini merupakan asas kepada ajaran Islam. Semua orang kena mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah, bukan mensyirikkan Allah. Apa maksud mentauhidkan Allah? Kita tak mengaku Tuhan lain. Ada Tuhan lain, ada kekuasaan lain, ada sandaran lain, ada yang lebih dicintai, yang lebih ditakuti. Itu semua tu kita tolak. Yang ada hanyalah Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi maknanya perjuangan seorang yang benar-benar beriman pada jalan Allah tadi, bermula perjuangan mesti bermula dengan iman. Dan iman bermula dengan mentauhidkan Allah. Dan mentauhidkan Allah bermula dengan mengenal Allah. Bila kita kenal Allah, maka kita barulah boleh nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya seseorang itu beramal tapi dia tak proses hati dia supaya kenal Allah, tak proses supaya beriman kepada Allah, supaya dia mentauhidkan Allah tadi, maka jadilah dia berada di dalam lingkungan kekufuran. Walaupun dia beriman, walaupun dia beramal. Dan setelah dia melaksanakan, mengasaskan iman tadi, mengenal Allah tadi, maka dia akan melakukan mujahadah. Sebab tu saya nak ulang sikit di sini. Apa dia, macam mana kita nak latih diri kita kenal Allah? Macam mana latih diri kenal Allah? Nak latih diri kenal Allah? Waalaikumsalam. Yang lalu bagi salam. Jadi kita macam mana nak latih diri kita kenal Allah? Okey. Mula-mula sekali kita kena belajarlah, ada ilmu. Apa ilmunya? Sifat Allah. Kita kena kenal sifat Allah, perbuatan Allah tu apa. Semua yang ada ni perbuatan Allah. Semua yang ada ni ada kaitan dengan sifat Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar Allah tadi. Dan kemudian nama-nama Allah. Ya, sebab itulah latihan bagi kita hari ini, yang pertama sekali, bila kita melihat makhluk, siapa-siapa saja, apa-apa saja, apa yang berlaku. Kadang-kadang kita terjatuh depan bilik air, patah, rusuk kan. Kadang-kadang kita terjatuh dekat main bola, patah kaki kan. Kadang-kadang kita naik motor, aksiden pula kan. Jadi apa saja yang berlaku, yang kita nampak macam tak sengaja kan. Siapa nak jatuh depan bilik air? Siapa nak patah kaki main bola? Mana siapa nak? Tak ada orang nak, tapi jatuh juga. Macam mana nak buat? Dah jatuh, Allah punya perbuatan. Tu perbuatan Allah. Allah yang lakukan. Macam mana Allah lakukan? Dengan sifat dia, kudrah dia, kuasa dia, iradah dia, kehendak dia, ilmu dia kan. Jadi dengan sifat-sifat dia. Jadi bila kita tengok balik apa yang berlaku ni, maka kita nampak ini rupanya Allah yang buat, bukan kita yang buat. Maka bila kita tengok itu, kita pun hati kita rasa, aku sabar ya Allah, aku sabar. Aku sabar ya Allah, aku sabar. Jadi bila aku sabar tu, banyak hati kita tenang. Kita tak rasalah ini semua salah orang ni. Kenapa tahu selipar sampai aku terjatuh?
Kenapa engkau lalu tak ikut peraturan kereta sampai aku accident? Kita nampak yang tu kan. Betul lah itu sebab-sebabnya. Tapi hakikatnya hati kita rasa sabar. Kenapa? Apa maksud sabar? Sabar ni maknanya tak komplain, tak komen, tak kritik, itu sabar. Diam aja kan, kita sabar. Maknanya kita tak kata tak patut, kita kata patut, macam itulah kan. Sebab ini daripada Allah. Ini nak kenal Allah. Jadi mujahadah bermula dengan situ. Macam mana kita tahan marah kita? Tahan marah. Nak tahan marah daripada sesuatu yang kita tak suka. Tahan marah kerana Allah. Kerana kita tengok perkara yang berlaku tu dengan izin Allah. Perkara yang berlaku tu kuasa Allah. Tangan kita menggigil lah, tahan marah. Tapi hati kita sabar. Allah nak ajar kita sabar. Sabar. Kemudian selepas tu, bila selepas sabar, kita tingkatkan lagi redha. Lepas sabar, tingkatkan redha. Ni mujahadah ni. Mujahadah bermula dengan iman. Bermula dengan iman. Naknya tengok apa yang berlaku, nak hubungkan dengan Allah. Ni perbuatan Allah. Ni af'al Allah. Maka hati kena sabar. Kalau yang kita suka pula, yang kita seronok, makan sedap. Kan? Boleh orang belanja kita pula, macam-macam. Tu kita kena syukur. Ini pun daripada Allah juga. Ini mujahadah. Mujahadah dia mula kat situ. Dia bermula dengan iman. Macam mana nak memproses kita kenal Allah tadi. Jadi bila Allah bagi tak sedap, tak suka, accident sebagainya, kita sabar. Ya Allah, Engkau kehendak aku jatuh, Engkau kehendak aku patah, Engkau kehendak aku sakit. Ya Allah, kita sabar. Kita sabar. Kemudian lepas sabar, kita tingkatkan lagi. Apa tingkatan lepas sabar ni? Redha. Apa maksud redha? Tenang. Ya Allah, apa yang Kau jadikan semuanya terbaik. Kita baik sangka dengan Allah. Kenapa? Engkau lah Ar-Rahman, Engkau lah Ar-Rahim. Engkau lah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita pun kata Engkau lah yang maha pengasih, Engkau yang maha pemurah, ya Allah. Aku redha, aku redha. Apa maksud redha? Tenang dengan apa yang Allah bagi. Allah bagi suka, kita tenang. Allah bagi nikmat, kita tenang. Allah bagi kuat, kita tenang. Allah bagi kaya, kita tenang. Tenang, syukur, kita tenang. Kemudian Allah bagi susah, Allah bagi sakit, Allah bagi menderita, Allah bagi kita dalam keadaan yang payah, kita sabar, kita redha. Redha apa? Tenang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita boleh mengadu tak? Mengadu tak apa, mengadu. Ya Allah sakit, ya Allah sakit, tak apa. Tapi hati kita redha. Aku redha. Gitu. Aku redha. Jadi bila kita redha tu, pahala kita bergerak, maka Allah akan bagi hidayah lagi. Wallazina jahadu fina, mereka yang bermujahadah, berjihad pada jalan aku, pada jalan kami. Fina ni jalan Allah, nak cari redha Allah, maka lanahdiyannahum subulana, nescaya Allah akan tambah lagi hidayah pada jalan dia tadi. Jadi bila kita sabar, bila kita syukur, bila kita redha tadi, maka kita akan tambah lagi. Apa tambah dia? Allah bagi kita yang ketiga, peringkat 3, ikhlas. Ikhlas. Kita pun mengikhlaskan lagi diri kita, membetulkan lagi amalan kita, membetulkan lagi apa yang kita lakukan. Maka kita buat hanya kerana Allah. Aku buat ni kerana Engkau, ya Allah, kerana Engkau. Maka jadilah ibadah. Ibadah. Dan bila kita telah ikhlas, berlakulah siddiq. Siddiq ni apa? Kita berlaku benar. Maka jadilah kita orang yang siddiqin. Barulah kita jadi orang siddiqin. Siddiqin. Jadi mujahadah dia bermula kat situ. Dia bukan mula dengan semayang. Semayang betul. Kita semayang pun nak kena sabar juga kan. Semayang nak kena sabar, nak bangun malam. Kalau semayang yang kita dah biasa buat tu, kan dah biasa dah. Yang semayang susah-susah nak meningkat ni. Jadi semayang malam, semayang duha, semayang witir, nak pastikan semayang dalam keadaan istiqamah, salatul daim, solat yang berterusan dan sebagainya. Jadi apabila kita memahami akan hakikat bahawa mujahadah itu bermula dengan iman, mengenal Allah, menghubungkan segala perkara dengan Allah. Tadi kan perbuatan Allah, sifat Allah, kan nama Allah, maka lahirlah sabar. Sabar lahirkan syukur, maka yang kedua lepas tu sabar dan syukur lahirlah redha. Kita redha Allah. Redha ni apa? Tenang. Allah bagi kita susah, kita tenang. Allah bagi kita senang, kita tenang. Yang susah kita sabar, yang senang kita syukur.
Jadilah kita hamba Allah, barulah lahir ikhlas. Barulah lahir ikhlas. Bila lahir ikhlas, barulah lahir sadiqin. Golongan orang yang sadiqin, yang siddiq, orang yang benar. Barulah lahir kebenaran. Maknanya dalam sama dengan luar. Macam itu. Ini maknanya mujahadah tu yang dimaksudkan bermula dengan iman, bermula di situ. Contohnya berlaku satu perkara qada qadar kat kita, satu kejadian yang kita tak suka. Sabar. Bukan tengok kejadian tu dulu. Kita jangan tengok aksiden tu dulu. Kita tengok sabar tu dulu. Kenapa? Allah yang izin. Allah yang bagi. Dan Allah yang bagi. Allah yang izin. Kita tengok sabar tu dulu. Kita tengok syukur tu dulu. Baru dapat redha. Bila redha, baru kita ikhlas. Ikhlas maknanya kita buat sesuatu dengan sepenuh hati kerana Allah semata-mata. Maka jadilah kita orang yang sadiqin, orang yang termasuk golongan siddiqin, golongan orang yang benar. Nampak? Dia proses dia. Jadi mujahadah ni dia bermula dengan iman. Kita kena faham ni. Ada orang dia semayang tapi dia rasa penat. Penat dia rasa tapi dia tak sabar. Lepas tu akhirnya dia kata apa? Aku dah banyak semayang dah, aku dah banyak puasa dah, aku dah pergi haji macam-macam aku buat. Tapi ya Allah, engkau tak kaya-kayakan aku. Dia nak kaya rupanya. Jadi semayang duha tu sebab nak kaya. Bukan kerana Allah. Maka tak jadi mujahadah. Sebab dia tak bermula dengan iman. Kalau dia bermula dengan iman, dia melihat susahnya, payahnya itu dengan kacamata iman. Maka dia sabar, maka dia syukur, maka dia redha, maka dia ikhlas. Kan? Jadi macam itulah. Barulah jadi mujahadah. Itu ni tahap yang pertama. Bila perkara ini berjalan secara berulang-ulang, maka pada ketika itu barulah kita akan ditambah lagi hidayahnya, akhirnya kita akan mendapat taufik Allah. Lahirlah taqwa wa atahum taqwahum. Maka Allah berikan takwa kepada mereka. Jadi takwa tu daripada mana? Kata Nabi apa? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa kat sini, kata Nabi. Takwa bukan kat bibir. Saya bertakwa, tapi keluar kesah. Tak sabar. Marah jadi ibaran, contohnya. Jadi at-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barulah jadi takwa. Bila hidayah bertambah, baru dia jadi takwa. Bila takwa, barulah kita menuju kepada siddiqin. Siddiqin ni makam yang paling tinggi. Makam paling tinggi di bawah Nabi dan Rasul. Ar-Rasul wal anbiya was siddiqin. Siddiqin, Rasul anbiya ni Allah pilih. Orang yang terbaik lah. Kita ni tak layak lah nak jadi Nabi, nak jadi Rasul, tak layak kita. Dapat jadi siddiqin. Tapi prosesnya proses mujahadah. Mujahadah. Ada orang buat pengumuman daripada surau, tak tahu pengumuman apa. Dia mengaji lah. Nak mengaji, nak masuk maghrib ni. Kalau Sabah dah maghrib dah ni. Baik, jadi apabila kita dah mulakan dengan iman, boleh dengar apabila kita dah mula dengan iman, maka barulah kita masuk peringkat mujahadah yang kedua. Mujahadah yang kedua ni peringkatnya lah untuk menegakkan, melaksanakan kewajipan tuntutan waktu. Maknanya furudul waqti. Furudul waqti ni apa? Iaitu apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan kepada kita, perintahkan kepada kita, kita buat mengikut waktunya. Kalau masuk waktu sembahyang, sekali lagi dah Al-Quran ni, belakang ada surau. Bila dah masuk waktu sembahyang, baca Quran dah tak boleh dah, kena sembahyang dulu. Jadi kita kena sembahyang dulu. Jadi kita lihat kita melakukan furudul waqti, iaitu kita melakukan, menegakkan, melaksanakan kewajipan-kewajipan, tuntutan waktu. Apa yang Allah perintahkan. Baru kita buat. Tapi dia bermula dengan iman dulu. Iman dulu. Contohnya bila masuk waktu puasa bulan Ramadan, kita kena puasa. Bila cukup zakat, waktu zakat kita pun cukup haul ke, cukup nisab kita pun zakat. Bila sudah sampai kemampuan haji, kita buat haji dan sebagainya. Jadi inilah tuntutan-tuntutan
waktu kita buat sembahyang sebagainya. Dan selepas itu tahap yang ketiga pula, selepas daripada kita melaksanakan tuntutan waktu tadi, furudul waqti, perkara yang Allah fardukan dalam waktu-waktu seharian kita, sehidup kita ni, maka kita kena melakukan dengan mengikut adab. Dan adabul waqti, adabul waqti, kita kena melihat adab-adabnya. Jadi maknanya apa adab ni? Ni mujahadah secara umum lah. Yang pertama, mujahadah tu bermula dengan mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah tadi, mentauhidkan Allah, bermula dengan mengenal Allah. Mengenal Allah ni maknanya kita tengok apa yang berlaku, kita hubungkan dengan sabar, hubungkan dengan syukur, hubungkan dengan redha Allah, hubungkan dengan ikhlas, dan akhirnya menjadi orang yang siddiqin. Kemudian selepas daripada kita melihat akan hal tersebut, maka peringkat yang kedua, tahap mujahadah ni pula, kita melaksanakan furudul waqti, fardu-fardu, kewajipan-kewajipan pada waktu-waktu yang tertentu. Waktu semayang kena semayang, jangan tengok TV. Kan? Waktu puasa kena puasa dan sebagainya. Dan yang ketiga, maksud mujahadah ni tak cukup dengan kita sekadar buat aja. Buat aja semayang, puasa aja, semua sekali kita buat tanpa kita melihat kepada adabul waqti, iaitu kita melihat kepada adab-adab dan akhlak yang patut kita buat macam mana. Sembayang macam mana? Sembayang tak cukup sembayang saja, sembayang yang khusyuk contohnya. Kan? And zakat tak cukup zakat saja, bagi saja zakat yang ikhlas. Contohnya. Jadi apa adab-adabnya? Apa akhlak-akhlaknya dalam melaksanakan furudul waqti itu, fardu-fardu, kewajipan-kewajipan pada waktu itu. Jadi sinilah kita lihat, bila kita melakukan ketiga-tiga perkara ini secara tersusun. Cara tersusun, dia ada murabbinya, ada orang yang memantaunya, ada orang yang mendidiknya, kan? Ada orang yang memerhatikannya. Kita mengikut program-program rahiyah, maka barulah kita disebut sebagai seseorang yang benar-benar mengikuti al-mujahadah. Baru kita boleh memujahadah. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa dia yang keempat? Yang keempat, untuk kita melihat tahap-tahap mujahadah ini, bukan sahaja kita kena melihat adab-adabnya, kan? Secara umum saya sebut sini, kita juga perlu melihat kepada rukun-rukun mujahadah. Dia ada rukun dia mujahadah ni. Apa maksud rukun? Kalau kita tak ada, tak sah kita. Mujahadah tu tak sah. Rukun ni kan batal kalau tak buat. Rukun sembahyang ada berapa? 13. Rukun sembahyang ada 13. Kita tak buat satu rukun sembahyang, batal sembahyang. Contohnya, kita tak takbiratul ihram, tidak niat. Terus je. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Takbiratul ihram tak ada. Fatihah pun tak baca. Terus je qul a'udzu binnas malikin nas. Kan? Rukun-rukun kita tak buat. Jadi batal sembahyang kita. Kan? Ataupun kita buat benda yang mengharam, yang membatalkan rukun. Contohnya, makan, tiba-tiba tengah sembahyang, orang dah bawa makanan sedap, kita ambil, makan terus. Batal sembahyang kita. Mana boleh makan? Sembahyang boleh makan tak? Habis kalau lapar macam mana ustaz? Lapar, tunggu habis sembahyang baru makan. Jangan masa sembahyang kita makan. Batal lah. Takbiratul ihram tu maknanya takbir yang mengharamkan kita untuk melakukan perkara yang membatalkan sembahyang. Tak boleh lah. Boleh makan dalam sembahyang? Tak boleh. Boleh minum? Tak boleh. Boleh cakap-cakap? Kan? Mak mentua datang, pak mentua datang, mak ayah kita datang. Assalamualaikum, tengah sembahyang ni, sembahyang maghrib siap. Assalamualaikum, apa khabar mak? Apa khabar bapak? Kan? Bagi salam kat bapak mak tengah sembahyang, boleh tak? Tak boleh, batal sembahyang. Tak boleh. Jadi dia ada dia punya apa? Rukun dia. Rukun tak boleh bercakap dalam sembahyang, tak boleh bercakap. Kan ada kisah dia kan. Allahu Akbar, ada seorang imam, dua orang makmum. Tiga-tiga ni baru masuk Islam, tak tahu sangat. Tak tahu sangat kan. Waktu tiba-tiba lalu seekor tikus besar. Hui, tikus banyak besar, dia kata. Waktu yang kedua makmum juga, dalam sembahyang mana boleh cakap? Mana boleh cakap dalam sembahyang?
Yang ketiga kata apa? Engkau pun cakap juga. Tiga-tiga batal sembahyang kan. Tapi dia tak tahu nak macam mana. Kena belajar lah. Kena belajar. Jadi kita tengok macam mana keadaan orang yang ada pada hari ini. Kita kena tahu rukun. Jadi kadang-kadang kita dah ada dah nombor 1. Kita dah ada dah nombor 2. Nombor 1 proses untuk menegakkan, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Nombor 1. Nombor 2 melaksanakan fardu-fardu. Apa yang Allah perintah, apa yang menjauhkan, apa yang Allah larang. Yang ketiga adab. Kita jaga adab-adabnya. Yang keempat ni arkan mujahadah. Arkan mujahadah. Duduk kat suasana kampung ni alhamdulillah. Ada motor lalu, ada kereta lalu, ada budak nangis-nangis kan. Ada bau asap orang bakar. Kan, pembakaran terbuka macam-macam lah, best. Sekali-sekali duduk kat kampung ni. Saya sebenarnya ada urusan di sini. Datang sini sekejap je nak balik lagi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, rukun-rukun mujahadah yang keempat. Apa dia rukun mujahadah ni? InsyaAllah kita sambung besok. Besok lah pula nak maghrib ni. Tak habis lagi. Ada lagi. InsyaAllah. Ya tuan-tuan, hari ni kita ada penonton. Dekat studio kita ni ada penonton. Ni bukan studio dekat dalam studio ni, luar studio kan. Baik, alhamdulillah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita, Allah ampunkan dosa kita. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, kita kena lihat suasana kita. Nak berjumpa dengan Allah ni, apa lagi kita nak? Dunia ni Allah dah bagi dah macam-macam. Kalau umur kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, umur kita dah 70, 80 tahun, dah lama, dah banyak dah Allah bagi kita. Maka sekarang masa untuk kita kembali pada Allah. Tambahan lagi masa-masa zaman-zaman di mana akan timbul fitnah yang banyak. Sekarang ni banyak fitnah tuan-tuan. Fitnahnya, ujiannya antaranya pemimpin-pemimpin yang jahat, ulama usu, ulama-ulama yang jahat pun ada, pemimpin yang jahat pun ada, yang lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW daripada Dajjal. Ataupun disebut munafik. Nabi sebut ada tiga orang ni yang Rasulullah bimbang. Yang pertama ulama yang jahat, ulama usu. Yang kedua umara usu. Yang ketiga orang munafik yang pandai bercakap. Ini 3 jenis manusia ni Allah penjenayah besar akhir zaman ni. Jadi tuan-tuan, kita kena melaksanakan, memahami hakikat mujahadah, dan kita kena melaksanakan dengan kekuatan insya-Allah. Kalau ada kesempatan insya-Allah kita akan sambung lagi esok dan seterusnya kita akan berbincang tentang arkanul mujahadah. Arkanul mujahadah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keampunan kepada kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syariatik wa wasikallahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syara suduraha bi faidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amita ala syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal 'arifin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal mutawakkilin, Allahumma ja'alna minal siddiqin wasyuhada'i wassalihin, Allahumma ja'alna minal mahdiin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.